Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah bagi tahun 4. Sebelum tu mari kita bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okey, pelajar-pelajar tahun 4, saya minta maaf. Sebab minggu lepas kita stop belajar, kita buat ulang kaji kan. Saya selang-seling kan. Jadi untuk mengingatkan kamu balik, kita dah belajar sampai mana kita stop. Kita dah belajar, kalau kamu tengok buku teks, kita dah belajar tajuk pelajaran yang kedua dah. Pelajaran 2, Pembangunan Negara Islam. Kita dah masuk sampai tajuk tu dan kita dah mula belajar dah dalam pembangunan Islam ni. Dalam pembangunan Islam ada 6 sudut aspek pembangunan negara Islam ni. Negara Islam ni ada 6 pembangunan yang kita boleh nampak. Yang pertamanya ni lah pembinaan masjid. Ya, ini kita dah belajar dah dalam video yang lepas. Saya ada buat 2 bahagian pasal pembinaan masjid ni. Mula-mula saya kenalkan kepada kamu 3 jenis masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjid Quba. 3 masjid ni saya kenalkan pada kamu. Video yang kedua, bahagian yang kedua baru saya terangkan pada kamu peranan masjid. Masjid ini berperanan sebagai apa? Tempat apa? Selain daripada tempat ibadah, tempat kita solat, apa lagi? Masjid ni berperanan sebagai apa? Ada saya terangkan dalam video yang lepas, video pembelajaran sebelum ni. Jadi aspek pembangunan negara Islam yang pertama ni kita dah selesai. Pembinaan masjid dah selesai. Jadi dalam video kali ni kita akan sambung unit 2 pembangunan negara Islam dalam aspek yang kedua, iaitu pentadbiran. Okey, yang ini yang kita akan teruskan dalam video kali ni. Yang lain-lain tu coming soon, akan datang ya. Okey, kita teruskan. Pembangunan negara Islam. Okey. Unit 2, pentadbiran. Okey, pentadbiran. Bila kita sebut pentadbiran itu apa? Tadbir itu juga boleh dikatakan sebagai merentah, jadi ketua. Mentadbir negara, menguruskan negara. Jadi orang yang menguruskan ni dia memerintah lah juga, dia jadi ketua. Okey, jadi pentadbiran. Manusia ini diberikan tanggungjawab yang besar dengan menjadi khalifah atas muka bumi ni. Bukan binatang yang mentadbir, tapi manusia yang menjadi khalifah atas muka bumi ini. Jadi manusia ni ramai. Jadi ada yang terpilih untuk jadi ketua bagi kita. Macam kita punya keluarga, ketua keluarga kita ayah kita kan. Macam imam, ketua yang jadi solat jemaah, imam. Siapa? Lelaki. Lelaki pula tengok juga macam mana ciri-ciri dia nak jadi nak jadi imam. Dia kenalah tahu baca surah Al-Fatihah. Dia mesti tahu ambil wuduk yang sempurna, yang sah. Kalau ambil wuduk mencincai je tak jadilah juga kan, tak sah lah. Jadi macam tu kita nak pilih pemimpin. Jadi unit 2 pentadbiran ni kita akan bincangkan tentang pentadbiran Islam. Jadi manusia ni dia mentadbir negara. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih hidup. Jadi tanggungjawab itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung, manusia yang mempunyai akhlak yang paling agung. Jadi
diberikan tanggungjawab ini kepada baginda, sebab baginda mempunyai baginda tu dia rasul. Jadi diberikan tanggungjawab itu kepada baginda. Okey, jadi kita tengok prinsip pentadbiran Islam. Dalam pentadbiran Islam ni, dalam Islam pentadbiran itu macam mana dijalankan. Dia ada ciri-ciri, prinsip dia. Dalam Islam ni mesti ada prinsip ini dalam mentadbir. Kalau tidak, dia bukan pentadbiran Islam lah. Dia pentadbiran orang bukan Islam lah. Macam orang Inggeris kan, kebanyakannya di Eropah sana tu, pentadbiran dia macam mana. Iaitu kita tak payah fikir yang ini je. Nanti kamu pening. Okey, jadi prinsip pentadbiran Islam. Apa prinsip yang ada, yang mesti ada, penting sekali. Nombor 1, melakukan sesuatu dengan adil. Iaitu. Jadi ambil kata kunci dia. Yang pertama, adil. Prinsip pentadbiran Islam yang pertama, adil. Yang kedua, taat. Allahu Akbar. Typo ni, Masya Allah. Macam mana boleh typo? Okey, ini perintah ya. Para ya nun taha. Papero nun rin tahatah. Perintah. Okey, jangan tengok ni. Ini salah. Jadi, yang kedua, taat perintah Allah. Prinsip pentadbiran Islam, dalam mentadbir, kita tak boleh buat keputusan sesuka hati kita je. Kita tak boleh. Kita kena fikir nombor 1, Allah kata apa. Allah suruh buat ini, ikut. Jadi, taat. Taat perintah Allah. Allah kata, haram jual arak. Jangan benarkan penjualan arak dalam negara. Macam tu. Buang sebagai pemerintah kan, macam mana nak mentadbir negara ni. Okey. Yang ketiga. Tepi. Yang ketiga, mendapat keredaan Allah. Okey, dalam hidup kita ni, kita memang nombor 1 sekali. Siapa pun kita atas muka bumi ni, inilah yang kita cari. Keredaan Allah inilah yang kita cari. Bila kita dapat redha Allah, kita akan tenang hidup kita. Kita tak adalah gelisah. Duit dah banyak dah dalam bank. Duit, rumah besar, kereta banyak, motor, basikal ada. Apa lagi? Game kat rumah pun ada, wifi pun ada. Senanglah hidup tu. Ada kolam renang, ada bowling kat rumah, boleh nak main apa-apa suka hati lah. Rumah besar ni semua ada kat rumah tu. Ada eskalator lagi dalam rumah dia. Besar sangat tu. Tapi dia tak tenang. Sebab apa? Tak dapat redha Allah. Semua tu dia ada. Tapi satu je dia tak ada. Yang dia tak ada. Kurang. Redha Allah. Bukan kurang. Dia memanglah kekurangan lah. Kasi tak ada dalam hidup dia. Redha Allah. Jadi dia tak tenang. Jadi itulah dia yang paling penting. Redha Allah. Biar kita tak ada rumah besar. Dia ada cukup je. Ada rumah, tempat berteduh cukup je. Ada tempat tidur. Pun dah syukur, Alhamdulillah. Yang penting ada redha Allah, kita tenang. Kita rasa bila kita ada redha Allah tu, kita rasa tenang, rasa cukup, rasa syukur je. Itulah yang kita nak dalam hidup kita. Gitu. Jadi, kata kunci yang kedua tadi, taat. Kata kunci yang ketiga tadi, redha. Yang pertama, pentadbiran Islam, adil. Kedua, taat. Taat perintah Allah. Yang ketiga, mendapat keredaan Allah. Dia sebenarnya ni, dia mendapat juga memburu. Kita kira memburu keredaan Allah itu, cari. Okay, jadi nak tulis mendapat pun boleh juga dalam periksa kalau dalam soalan kan. Okey, kita teruskan. Yang keempat, menegakkan yang makruf. Yang terakhir, mencegah yang munkar. Ini kalau kita bubuhkan sekali satu ayatnya. Amar ma'ruf, nahi munkar. Ajak buat baik, cegah buat jahat. Bagi tahu rakyat-rakyat jelata. Sebagai orang yang mentadbir negara, kena bagi tahu orang yang dia bawah tanggungan dia, tanggungjawab dia. Jadi
kena bagi tahu. Amar ma'ruf nahi munkar. Kena suruh solat. Bagi tahu. Tu dalam azan. Hayya 'alas solah. Mehlah solat. Mohlah solat. Jomlah kita solat. Hayya. Jom. 'Alas solah. Menunaikan solat. Jom tunaikan solat. Dia ajak. Amar ma'ruf. Dia ajak buat baik. Ma'ruf, benda baik. Ajak solat. Lepas tu, mencegah yang mungkar. Dia kalau ajak buat baik je, tapi dibiarkan juga buat jahat pun tak boleh juga. Nanti hancurlah negara tu. Ajak buat solat, tapi kawan tu isap okok ke, ambil dadah ke, buat maksiat ke, dibiarkannya. Solat tapi dibiarkannya. Dia tetap boleh merosakkan struktur negara. Negara itu boleh tak elok lah, macam kucak-kacir. Jadi kita kena amar makruf, ajak buat baik, tegur juga bila buat jahat. Tegur bila buat jahat. Kita pun kita masing-masing kena ada memainkan peranan individu. Saya ada kena amar makruf nahi mungkar, kamu pun sama. Pelajar tahun 4 pun sama juga amar makruf nahi mungkar. Tengok adik-beradik ke, tengok kalau saya ada salah cakap ke, tersilap apa-apa ke, boleh je cakap, tapi dengan hemah lah, hati-hati kalau kita nak tegur, lagi-lagi kalau orang lebih dewasa daripada kita. Okay. Jadi itulah dia prinsip pentadbiran Islam. Yang pertama adil, kedua taat, ketiga redha Allah, mencari redha Allah. Yang keempat menegakkan yang makruf. Yang terakhir mencegah yang mungkar. Okey, seterusnya itu prinsip pentadbiran Islam. Seterusnya kita tengok sepanjang pemerintahan Rasulullah. Pada zaman Rasulullah yang memerintah umat Islam, yang menjadi ketua umat Islam, pemimpin umat Islam. Jadi sepanjang Rasulullah hidup dan menjadi pemimpin bagi umat Islam, apa yang Rasulullah dah buat? Yang dah buat? Apa peranan Rasulullah dalam menjadi pemimpin umat tu? Nak cakap tak? Pemimpin umat tu, dia jadi pemimpin orang-orang ni, apa je yang dipegang? Okay, jadi kita tengok peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat, ketua umat Islam ni. Yang pertama, menjadi pemimpin negara. Dia adakan negara Islam. Untuk negara umat Islam lah, tempat tinggal Islam. Jadi pemimpin negara, ketua bagi negara tempat tinggal umat Islam. Yang kedua, menjadi pemimpin masyarakat. Ni pemimpin masyarakat Islam, umat Islam. Pemimpin masyarakat dalam negara Islam tersebut. Yang ketiga, menjadi pemimpin dalam solat. Rasulullah juga menjadi ketua dalam menunaikan solat. Tak adalah setiap waktu. Adalah juga dalam waktu-waktu yang tertentu Rasulullah bagi para sahabat jadi imam. Tapi selalunya kebiasaannya Rasulullah lah yang akan jadi imam. Sahabat pun suka Rasulullah jadi imam kan. Tapi adalah begitu. Adalah tu, kita kena kaji, kita belajar, tengok cerita-cerita Rasulullah dengan para sahabat, solat sama-sama, pergi berperang sama-sama. Okey, tengok ni, berperang pula. Yang terakhir ni, peranan Rasulullah. Rasulullah juga selain daripada jadi pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin dalam solat, Rasulullah juga menjadi panglima tentera dalam peperangan. Ketua dalam peperangan. Rasulullah tak ada duduk dekat kampung sahaja bagi arahan tak. Tak ada macam tu. Rasulullah pergi sekali tengok macam mana. Kalau nak buat kebajikan masyarakat, nak bantu masyarakat ni, Rasulullah turun tengok sekali. Solat pun pergi masjid sesama, solat sesama, join sekali. Dalam peperangan pun sama juga. Rasulullah turun di medan perang tersebut. Rasulullah berperang sama-sama sekali dengan para sahabat. Pegang pedang ni, gitu.
Ni pen saya. Jadi Rasulullah juga menjadi panglima tentera dalam peperangan. Ingatkan ni. Pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin dalam solat dan panglima tentera dalam peperangan. Okey. Yang terakhir, ni surat yang terakhir. Yang ini saya tadi ambil masa yang ni lambat ni. Pening, tak tahu nak susun macam mana. Banyak now. Tapi nak kena tulis juga. Kalau benda ni tak boleh tinggal walaupun satu. Jadi, jenuh saya susun. Harapnya kamu nampak lah. Okey. Yang terakhirnya ni, perkara. Sekejap ya. Okey. Perkara yang Rasulullah SAW lakukan sepanjang pemerintahannya. Inilah dia. Ini perkara-perkara yang Rasulullah lakukan sepanjang pemerintahan baginda. Selama baginda jadi pemimpin umat Islam tu, apa yang baginda dah buat untuk umat Islam? Apa yang baginda dah buat perubahan, apa-apa pembangunan dalam pentadbiran negara Islam ni? Apa macam mana? Yang pertama, perkara yang Rasulullah pernah lakukan adalah membina masjid. Tu yang kita tengok unit 1, pembinaan masjid. Rasulullah bina Masjid Quba, masjid yang pertama di Quba. Lepas tu Rasulullah bina Masjid Nabawi di Madinah. Macam tu. Lepas tu Masjidil Haram diperbetulkan masjid tersebut, dibaik pulih. Gitu. Okey, jadi perkara yang pertama Rasulullah lakukan sepanjang pemerintahan baginda ialah membina masjid. Yang kedua, mengukuhkan persaudaraan. Mengukuhkan persaudaraan. Persaudaraan sesama antara umat Islam. Gitu. Juga kat bawah ni jauh saya letak tadi, susun bukan main ni bawah sekali ni, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Kalau tak dia dekat atas sekali tapi jauh now. Mengukuhkan persaudaraan. Dah bersaudara dah, saudara sesama Islam. Dah bersaudara dah sesama Islam, tapi dikukuhkan lagi. Jangan nanti bila saudara se-Islam kita susah, kita biar. Tapi dia saudara se-Islam kita sebenarnya. Tapi bila dia susah, kita biar, kita tak ambil peduli pasal dia makan ke tidak. Biar dia. Macam tu. Pandai-pandai nak hidup. Tidak macam tu. Ya, Rasulullah mengukuhkan persaudaraan. Bila saudara se-Islam kita susah, kita ambil tahu, kita tolong. Ya, apa yang saya boleh tolong. Kamu kenapa macam ni, sakit? Siapa buat kamu? Saya nak boleh tolong apa? Macam mana saya boleh bantu kamu? Kamu macam mana keadaannya ni, sihat ke? Apa yang kamu tak ada, saya boleh tolong, saya bagi. Macam tu. Jadi kita persaudaraan sesama Islam tu, kita ambil peduli, kita tanya. Macam kawan kamu faham tak soalan ni? Saya tak faham. Saya pun tak faham. Jom kita tanya Ustazah, jom. Tak apa. Saya WhatsApp Ustazah. Nanti saya beritahu kamu. Okey. Lepas tu nanti kan berkongsi ilmu kat situ, mengukuhkan persaudaraan. Macam tu. Lepas tu ni Rasulullah juga mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Hijrah ke Madinah, dan baginda mempersaudarakan Muslimin Mekah yang berhijrah ke Madinah dan penduduk Madinah yang penduduk Islam di Madinah. Iaitu Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan, kukuhkan lagi gitu. Lepas tu dijalinkan hubungan persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Jadilah umat Islam yang besar, banyak, kuat ni, ramai ni. Gitu. Seterusnya kita tengok membentuk dasar negara. Ya ini. Membentuk dasar negara. Jadi macam ada rakyat, lepas tu ada ketua, lepas tu adalah panglima tenteranya, siapa. Macam tu. Baginda membentuk dasar negara. Mula nak membuat pembentukan negara. Yang pertama dengan ni lah, membina masjid. Lepas tu masjid ni untuk tempat membincangkan masalah-masalah masyarakat. Iaitu pun langkah-langkah pembentukan dah tu. Gitu. Jadi
Seterusnya, membuat perjanjian dengan orang bukan Islam. Rasulullah juga membuat perjanjian dengan orang bukan Islam di Madinah, Piagam Madinah. Itu pun ada terselit dalam tu perjanjian antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Macam mana diorang berjanji diorang akan saling menghormati, mengiktiraf orang Islam dengan orang bukan Islam, duduk dalam negara yang sama, tapi boleh duduk dalam negara yang sama tapi tidak saling mengganggu. Lepas tu saling berikrar sumpah seti untuk mempertahankan tempat tinggal negara sama-sama. Orang bukan Islam dengan orang Islam janji, ikrar sama-sama. Nanti kalau ada orang ceroboh negara kita, tempat tinggal kita ni, kita lawan sama-sama tau. Walaupun kau Islam, aku tak Islam, tapi kita lawan sama-sama. Macam tu. Ada dalam Piagam Madinah. Jadi buat perjanjian dengan orang bukan Islam. Okey. Seterusnya, menubuhkan struktur pemerintahan. Itulah tadi macam saya cakap lah, menubuhkan struktur pemerintahan. Apa, Rasulullah jadi ketua, lepas tu ada masyarakat, lepas tu macam ada ketua kampung ke, ada ketua kaum Ansar, ada ni ketua Muhajirin. Lepas tu Rasulullah yang menjadi ketua keseluruhannya. Macam tu. Jadi ada struktur pemerintahan tu. Lepas tu selain daripada tu, ada siapa ketua yang mengetuai, yang menguruskan percukaian, menteri, macam menteri cukai, menteri apa lagi, macam-macam lah menteri kebajikan masyarakat, menteri pertahanan negara, menteri itulah, macam tu, menteri pendidikan, gitu. Okey. Seterusnya, memantapkan sistem kemasyarakatan. Apa maksudnya memantapkan sistem kemasyarakatan ni? Macam sistem kemasyarakatan lah, macam saya cakap tadi, ketua kampung. Lepas tu memajukan kehidupan masyarakat, macam tu. Kita membantulah. Rasulullah tengok masyarakat ni apa yang kurang, jadi Rasulullah ni memantapkan sistem kemasyarakatan ni, macam pendidikan bagi masyarakat, diberi pendidikan kepada masyarakat, lagi-lagi pendidikan yang berkaitan agama, akidah, dikenalkan dengan Allah, memperkenalkan dengan mempelajari tauhid, mengenal Allah, gitu. Seterusnya, mengembangkan Islam. Rasulullah juga mengembangkan agama Islam sepanjang pemerintahan baginda. Mengembangkan Islam ini juga diteruskan oleh Khalifah Ar-Rasyidin, 4 orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, dan seterusnya sampailah ke kita. Masih lagi ada yang mengembangkan agama Islam, sebarkan dakwah kepada orang yang tak tahu agama Islam, orang yang bukan Islam. Okey, seterusnya, menubuhkan institusi percukaian. Macam tadi saya cakap, menteri cukai, macam cukai lah, tapi yang ini cukai, tahu cukai tu zakat lah, zakat. Duit cukai ni nanti digunakan untuk dalam mengembangkan agama Islam, macam nak pergi ke luar negara, gunalah duit cukai ni untuk mengembangkan dakwah agama Islam. Duit cukai ni digunakan untuk sebagai modal perjalanan jauh untuk mengembangkan agama Islam. Selain daripada tu, duit cukai ni juga digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang upaya, macam kekurangan, tak susah nak dapat makan ke, itulah. Jadi orang yang miskin ke, kan, dibantu masyarakat yang miskin. Ni cukai ni juga istilah Islamnya zakat ya. Bila saya cakap cukai tu zakat lah. Selain daripada zakat tu jizyah, tu cukai lain, cukai selain daripada yang lain-lain, macam
cukai yang lain lah, macam cukai jalan, road tax, cukai motor. Gitu. Okey, seterusnya. Ini dah tadi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Yang terakhir, menunjukkan contoh yang baik. Rasulullah sebagai seorang pemimpin, Rasulullah menunjukkan contoh yang baik, yang terbaik sahaja. Yang terbaik. Rasulullah tunjuk contoh yang baik, macam contohnya macam Rasulullah menunaikan haji cuma sekali sahaja dalam seumur hidup baginda, iaitu Rasulullah jadikan contoh. Buat haji sekali sahaja, itu yang wajib. Lagipun Rasulullah boleh buat banyak-banyak kali haji, tapi Rasulullah tak buat haji banyak-banyak kali sebab Rasulullah tak nak jadi beban kepada kita umat akhir zaman yang tak sempat jumpa Rasulullah. Jadi Rasulullah tunjukkan contoh kat situ, sekali sahaja haji. Dalam masa yang sama Rasulullah juga kesian dekat kita. Tak naklah sampai orang yang macam kurang upaya, orang yang tak ada duit kan, nak beli makan pun susah, nak kumpul duit pergi buat haji pula kan. Gitu. Nanti tak dapat makan pula, nak pergi haji macam mana. Tapi dia memang kena dahulukan makan dulu. Makan baru boleh hidup. Dah hidup baru boleh buat haji kan. Macam tu. Jadi Rasulullah tak mau membebankan kita umat Islam yang akhir zaman tak sempat jumpa Rasulullah. Itulah dia. Rasulullah tunjukkan contoh yang baik dekat situ. Tak nak membebankan umat baginda. Dan lagi satu, Rasulullah bertimbang rasa. Memikirkan keadaan umat baginda yang akhir zaman. Walaupun kita tak jumpa pun lagi, tak pernah jumpa pun, tapi Rasulullah dah fikirkan kita kan. Sweet tak Rasulullah kan? Jadi kalau Rasulullah tu sweet, mestilah kita kena sayang. Rasulullah sayang kat kita, kesian kat kita. Jadi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kita kena memperbanyakkan solawat. Lagi-lagi hari ni hari Jumaat, jadi perbanyakkan selawat. Dapat pahala lagi. Nanti Rasulullah, kita selalu selawat kan. Nanti bila dah meninggal dunia di akhirat sana, Rasulullah kenal kita. Kalau kita selalu selawat, Rasulullah kenal kita. Inilah yang selalu selawat aku lu. Gitu. Ini tidak. Upah Korea. Sok Jin upah apa benda upah, entah. Kamu upah lah. Upah tu bukannya kenal kamu pun. Kamu selawat, bila meninggal Rasulullah kenal kamu. Walaupun tak pernah jumpa masa hidup. Jadi perbanyakkan selawat. Dengan itu Rasulullah boleh tolong kita, kenal kita. Bila kenal kita ni banyak dosa, banyak silap buat salah ni. Jadi Rasulullah kenal kita, Rasulullah boleh berikan syafaat pada kita, tolong kita. Kalau nak Rasulullah tolong di akhirat kelak, banyakkan selawat. Banyakkan ngaji juga. Gitu. Okey. Itu sahaja pesanan daripada saya. Sampai sini sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Minta maaf lah, banyak pula kan. Okey. Sekian, itu sahaja. Assalamualaikum.